Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat yang berusaha Puan Faridah binti Muhammad Saad, pensyarah akademik Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik. Saya Muhammad Ahkan Hafiz bin Rosdin dari 4 TISMP Bahasa Melayu 3 akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus PRKA 3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran, iaitu pembentangan sebuah rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu. Sebelum saya teruskan intipati rancangan pengajaran harian yang telah pun saya hasilkan, eloklah sekiranya kita telusuri terlebih dahulu berkaitan punca kuasa penyediaan rancangan pengajaran harian sebagaimana yang termaktub dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti yang kita dapat perhatikan, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 Palang 1999 bertajuk Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bertarikh 9 Mac 1999 merupakan surat perkeliling terkini yang telah pun melalui fasa pemurnian demi menggantikan Surat Perkeliling Kementerian Pendidikan 256 Noktah Bertindih Buku Rekod Mengajar Guru bertarikh 1 Julai 1963 yang telah pun dimansuhkan atas beberapa faktor. Faktor tersebut antaranya ialah terdapat amalan di mana maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran telah dimasukkan ke dalam buku rekod mengajar guru sehingga mengubah sifat dan tujuan sebenar buku rekod mengajar guru itu diadakan. Hal ini dapat diperhatikan melalui surat perkeliling yang telah pun saya paparkan. Maka dengan berkuat kuasanya surat perkeliling ikhtisas yang terkini ini, rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi dua unsur sahaja, iaitu yang pertama, rancangan pelajaran tahunan dan yang kedua, rancangan pelajaran harian. Oleh hal yang demikian, berikut merupakan komponen ringkas yang terkandung dalam rancangan pengajaran harian yang bakal saya bentangkan satu persatu sebentar lagi, iaitu yang pertama, butiran pengajaran dan pembelajaran seperti yang terdapat pada jadual pertama, dan yang kedua ialah langkah pengajaran yang mengandungi set induksi, langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 dan diakhiri dengan penutup serta terdapat juga refleksi dan juga ulasan pensyarah penyelia atau guru pembimbing khusus buat siswa guru di IPG. Baiklah, kini tibalah masanya untuk saya membentangkan rancangan pengajaran harian yang telah pun saya sediakan, iaitu khusus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan tahun yang telah pun saya pilih ialah tahun 5 dengan mencakupi bilangan murid seramai 30 orang. Seperti yang kita dapat lihat, tema, unit dan tajuk yang telah pun saya pilih ialah tema 1 iaitu kemasyarakatan, di mana saya memilih unit 3 iaitu berkaitan masyarakat celik ilmu dan tajuk yang begitu sohor dalam kalangan generasi muda pada hari ini iaitu berkaitan isukan. Tajuk, tema dan juga unit ini dapat kita pilih daripada sumber buku teks Bahasa Melayu tahun 5 yang telah pun saya telusuri. Baiklah, tidak dilupakan juga kemahiran fokus yang telah pun saya titik beratkan iaitu berkaitan aspek tata bahasa iaitu penjodoh bilangan. Ini merupakan bahagian yang paling penting dalam rancangan pengajaran harian iaitu penyataan standard kandungan dan penyataan standard pembelajaran. Standard kandungan yang telah pun saya pilih ialah standard kandungan 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula ialah standard pembelajaran 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Iaitu yang pertama kata nama am, yang kedua kata nama khas, yang ketiga kata ganti nama dan yang keempat ialah penjodoh bilangan. Namun begitu, di dalam objektif pembelajaran, hanya satu sahaja yang telah pun saya pilih iaitu tertumpu kepada aspek penjodoh bilangan. Maka penyataan objektif pembelajaran yang telah pun saya hasilkan ialah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 penjodoh bilangan berdasarkan gambar rajah dengan betul melalui aktiviti kuis secara berkumpulan. Kedua,
membina sekurang-kurangnya 3 ayat penyata menggunakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam buku teks dengan betul. Standard kandungan dan standard pembelajaran ini hendaklah dirujuk daripada sumber yang sahih iaitu daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP versi semakan yang terkini iaitu semakan 2017. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada sistem bahasa iaitu yang pertama ialah aspek tata bahasa yang merangkumi aspek morfologi iaitu penjodoh bilangan, juga terdapat juga aspek sintaksis yang berkaitan dengan ayat penyata dan beberapa kosakata yang telah pun disisipkan antaranya ialah isukan, kata arena dan juga kata amatur. Kata-kata ataupun kosakata ini akan diterangkan ataupun dihuraikan kepada para pelajar agar dapat difahami dari segi maksudnya. Baiklah, penyataan pengetahuan sedia ada juga saya telah pun ketengahkan sebanyak 2, iaitu yang pertama, murid pernah mempelajari aspek penjodoh bilangan di tahun 4 dan murid juga menggunakan penjodoh bilangan dalam kehidupan seharian. Baiklah, ini merupakan aspek yang juga penting dalam rancangan pengajaran harian iaitu berkaitan pengisian kurikulum atau elemen merentas kurikulum. Berdasarkan RPH yang telah saya sediakan, terdapat 4 elemen merentas kurikulum yang telah pun saya ketengahkan iaitu aspek bahasa, patriotisme, teknologi maklumat dan komunikasi dan nilai murni. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya terdapat 10 elemen merentas kurikulum yang terkandung dalam DSKP dan dapat dirujuk daripada sumber tersebut. Hal ini demikian kerana elemen merentas kurikulum tersebut merupakan unsur nilai tambah yang akan kita terapkan dalam sesi PDP selain yang telah pun ditetapkan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran. Baiklah, berikut merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi kepelbagaian kaedah dan teknik. Yang pertama ialah pembelajaran konstruktivisme, iaitu di mana pelajar ataupun murid membina pemahaman dan pengetahuan baharu berdasarkan pengalaman sedia ada. Kedua, pembelajaran kontekstual, iaitu murid menghubung kaitkan pembelajaran dengan pengalaman sedia ada dalam kehidupan harian, individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kepentingannya adalah demi membantu murid memahami kepentingan pembelajaran tersebut dalam kehidupan seharian dan juga pada masa hadapan. Dan strategi ketiga ialah pembelajaran kooperatif di mana murid saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan tugasan berkumpulan. Strategi keempat, kemahiran belajar cara belajar demi membantu murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Nota minda tersebut menjelaskan bahawa strategi PDP yang dipilih haruslah mampu untuk mencapai standard prestasi yang telah pun menjadi paksi kepada rancangan pengajaran harian. Dan dua lagi strategi pengajaran dan pembelajaran yang saya ketengahkan juga ialah berkaitan kecerdasan pelbagai demi mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu semestinya mempunyai kecerdasan dan kebolehan berbeza. Dan akhir sekali ialah aspek kemahiran berfikir aras tinggi di mana murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk membuat penakbulan dan refleksi khususnya bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, melahirkan sesuatu inovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Peringatan kepada para guru ataupun bakal guru, kemahiran untuk kita memilih, mengolah dan melaksanakan aktiviti PDP secara terancang amat mustahak agar kaedah dan teknik yang dipilih bersesuaian dan mampu mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang disasarkan. Seterusnya, bahagian yang paling penting juga ialah jadual bahan bantu mengajar. Berdasarkan jadual tersebut, terdapat 10 bahan bantu mengajar atau PBM yang telah pun saya sediakan. Antaranya komputer reader, projektor LCD, pembesar suara, video montaj di YouTube, slide PowerPoint, papan markah sebagai bahan maujud, jam digital, buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan 2 lembaran kerja iaitu latihan pengayaan dan latihan pemulihan. Baiklah, berikut merupakan jadual yang akan kita lihat satu persatu berkaitan langkah pengajaran yang merangkumi langkah 1 yang merangkumi set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan diakhiri dengan penutup.
Langkah pertama dimulakan dengan set induksi yang berlangsung selama 5 minit sahaja, di mana isi pelajaran tersebut memaparkan tayangan video montaj penganjuran e-sukan di Kejohanan Sukan Asia Jakarta Palembang pada tahun 2018 melalui satu pautan YouTube. Pertama, murid akan menonton video montaj yang ditayangkan oleh guru di hadapan bilik darjah berbantukan komputer riba, pembesar suara dan juga projektor LCD. Kedua, murid akan bersoal jawab dengan guru mengenai arena e-sukan berdasarkan video montaj berdurasi 1 minit tersebut. Dan akhir sekali, guru akan mengaitkan isi kandungan video tersebut dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Maka di bahagian catatan tersebut, kita dapat lihat strategi dan juga elemen merentas kurikulum yang telah pun diaplikasikan, di mana isu semasa dalam arena e-sukan amat bertepatan sekali dengan strategi pembelajaran kontekstual, dan di bahagian menghubungkaitkan isi kandungan video dengan objektif pembelajaran, murid mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kemahiran menghubungkait. Tidak dilupakan juga, kemahiran insaniah yang telah pun diterapkan dalam langkah set induksi ini ialah bermaklumat, di mana murid mendapat info dan juga maklumat terkini melalui paparan video tersebut. Seterusnya, guru akan bersoal jawab dengan murid. Ini merupakan contoh soalan dan jangkaan jawapan yang boleh dirangka oleh guru. Yang pertama, guru akan menanyakan, adakah anda minat bermain permainan video? Hal ini amat bertepatan sekali dengan isu semasa berkaitan isukan pada hari ini yang amat sinonim dengan generasi muda pada hari ini. Murid juga akan ditanyakan persoalan mengenai apakah contoh permainan video yang sohor dalam kalangan generasi muda pada hari ini, dan berikut merupakan jangkaan jawapan yang akan dijawab oleh murid yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan berkaitan permainan video. Dan yang ketiga ialah siapakah individu atau pasukan yang berjaya menyimpan nama sebagai pemain e-sukan profesional di Malaysia. Di sinilah diterapkan elemen patriotisme, di mana pemain e-sukan profesional di Malaysia telah pun berjaya mengharumkan nama negara di persada dunia. Maka murid seharusnya mengenali dan murid seharusnya mengenali siapakah tokoh-tokoh tersebut. Berikut merupakan jangkaan jawapan yang telah pun disediakan untuk rujukan guru. Baiklah, ini merupakan rajah yang memaparkan tangkap layar bagi video montaj yang boleh ditayangkan oleh guru sebagai set induksi, iaitu ini merupakan montaj penganjuran e-sukan di Kejohanan Sukan Asia Jakarta Palembang pada tahun 2018. Baiklah, kini kita akan mula melangkah kepada langkah yang pertama yang akan berlangsung selama 10 minit, di mana murid akan mendengar penerangan guru mengenai penjodoh bilangan berdasarkan slide penerangan yang telah pun disediakan oleh guru. Kedua, murid juga akan meneliti contoh penjodoh bilangan bagi gambar rajah yang berkaitan dengan arena e-sukan berbantukan paparan slide PowerPoint. Dan yang ketiga, murid akan bersoal jawab dengan guru untuk membentuk pemahaman yang jelas. Strategi yang digunakan di sini ialah pembelajaran konstruktivisme, di mana murid membina pengetahuan baharu berdasarkan pengalaman sedia ada. Di mana di sinilah pentingnya guru mengaitkan objektif pembelajaran iaitu berkaitan penjodoh bilangan dengan tema ataupun tajuk yang ingin diketengahkan. Maka murid dapat menghubungkaitkan dan membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang ada dalam diri mereka. Dan elemen merentas kurikulum yang diketengahkan termasuklah elemen bahasa kerana murid akan memahami aspek penjodoh bilangan, dan yang kedua aspek teknologi maklumat dan komunikasi, di mana guru memaparkan satu tayangan slide yang berunsurkan teknologi maklumat dan komunikasi secara efektif untuk memahami intipati pembelajaran. Dan kemahiran insaniah yang diterapkan ialah bersikap ingin tahu, kerana murid akan menjalani sesi soal jawab dengan guru untuk membentuk pemahaman yang lebih jelas terhadap aspek penjodoh bilangan. Baiklah, berikut merupakan paparan slide yang boleh ditayangkan oleh guru untuk membantu murid menghubungkaitkan contoh penjodoh bilangan berkaitan e-sukan dengan objektif pembelajaran iaitu penjodoh bilangan. Penggunaan slide ataupun bahan bantu mengajar menggunakan teknologi maklumat ini amat penting untuk menarik minat murid dan juga memastikan murid tidak berasa bosan dengan sesi penerangan yang dijalankan oleh guru.
Baiklah, kini kita beralih pula kepada langkah 2 yang akan berlangsung selama 20 minit. Hal ini demikian kerana aktiviti yang akan dilaksanakan ialah aktiviti kuis bahasa iaitu aktiviti kuis penjodoh bilangan. Di mana aktiviti ini memerlukan masa yang agak panjang kerana aktiviti berkumpulan akan dilaksanakan. Pertama, murid akan dibahagikan terlebih dahulu kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang murid dalam satu kumpulan. Bilangan murid dalam satu kumpulan perlulah dihadkan agar penglibatan murid secara bersama dapat dicapai kerana apabila terlalu banyak ahli dalam satu kumpulan, murid akan tidak fokus ataupun akan berlakunya murid yang bersikap pasif semasa aktiviti berlangsung. Langkah kedua, murid akan mendengar arahan guru mengenai peraturan kuis. Peraturan ataupun arahan ini amatlah penting dititik beratkan agar murid faham dan juga akur kepada segala peraturan yang ditetapkan demi kelancaran aktiviti. Langkah ketiga, murid membaca soalan kuis yang dipaparkan oleh guru pada slide yang ditayangkan di hadapan bilik darjah. Keempat, murid diberikan tempoh 10 saat sahaja untuk mengemukakan jawapan secara lisan mengikut giliran kumpulan. Dan yang kelima, murid akan melihat jawapan yang betul seperti yang dipaparkan pada paparan slide untuk membentuk pemahaman yang jelas. Maka bahan bantu mengajar yang diaplikasikan di sini sangatlah banyak dan juga merangkumi bahan maujud untuk menarik perhatian murid. Antaranya ialah slide PowerPoint, papan markah dan juga jam digital sebagai panduan masa. Dan strategi yang dia aplikasikan juga amatlah banyak, antaranya ialah pembelajaran kooperatif kerana wujudnya aktiviti berkumpulan yang mengkehendaki murid berinteraksi, berbincang dan juga mencapai persetujuan secara muafakat untuk menjawab ataupun memberikan jawapan kepada kuis tersebut. Dan yang kedua ialah strategi kecerdasan pelbagai iaitu merangkumi kecerdasan verbal, linguistik dan juga interpersonal. Dan elemen merentas kurikulum yang diaplikasikan antaranya ialah elemen bahasa dan juga elemen nilai murni yang merangkumi semangat berpasukan, keberanian dan juga kejujuran semasa menjawab kuis tersebut. Dan kemahiran insaniah yang diaplikasikan juga termasuklah dinamika kumpulan kerana murid yang lemah dan juga murid yang aktif dan juga pandai akan ditempatkan ataupun dikumpulkan dalam satu kumpulan yang sama untuk mereka saling membantu mencapai objektif pembelajaran melalui aktiviti didik hibur yang sangat menarik dan juga yang sangat menarik dan juga efektif. Baiklah, kini kita beralih kepada langkah 3 yang akan berlangsung juga selama 20 minit iaitu murid akan pertama membuka buku teks pada halaman muka surat 18. Kedua, murid membina ayat penyata menggunakan penjodoh bilangan yang terdapat pada muka surat 18 dalam buku tulis tata bahasa. Dan yang ketiga, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat penyata. Dan mereka yang berjaya akan diberikan latihan pengayaan, manakala murid yang lemah akan diberikan latihan pemulihan melalui bimbingan guru. Maka bahan bantu mengajar yang akan diaplikasikan termasuklah buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan juga 2 lembaran kerja iaitu lembaran latihan pengayaan dan juga latihan pemulihan yang dibina dan dicetak oleh guru sendiri. Maka di sini kita dapat lihat strategi pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan merangkumi kemahiran belajar cara belajar kerana kita dapat lihat di sini aktiviti pengayaan yang dilaksanakan ialah aktiviti melengkapkan peta pokok dengan contoh objek yang sesuai berdasarkan penjodoh bilangan. Template peta pokok yang dibina oleh guru merupakan satu contoh template pembelajaran yang amat efektif untuk mengorganisasi maklumat secara sistematik agar murid dapat memahami dan juga membaca nota tersebut pada masa yang akan datang. Manakala latihan pemulihan pula adalah amat mesra murid dan juga menarik minat murid yang lemah untuk terus belajar dan memberikan motivasi kepada mereka di mana latihan tersebut hanyalah menggariskan penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan agar sejajar dengan kebolehan dan juga kemampuan murid yang agak lemah. Baiklah, di sesi penutup pula yang berlangsung selama 5 minit, terdapat 2 aspek yang perlu dititik beratkan iaitu aspek kognitif dan juga aspek sosial. Kognitif tersebut merangkumi kemahiran ataupun kebolehan murid merumus isi pelajaran. Seperti yang kita dapat lihat,
murid dapat merumus dapatan pengetahuan atau kemahiran yang diperoleh sepanjang sesi PDP berlangsung. Manakala aspek sosial iaitu merangkumi maklum balas murid berkenaan kepuasan mereka terhadap sesi PDP tersebut. Maka guru perlulah memberikan autonomi kepada murid di mana murid boleh memberikan cadangan aktiviti yang akan dijalankan semasa sesi PDP yang akan datang. Dan akhir sekali, guru sewajarnya memberikan pujian kepada murid atas kerjasama dan kegigihan yang ditonjolkan sepanjang sesi PDP tersebut. Maka strategi pengajaran dan pembelajaran diaplikasikan semestinya kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kemahiran merumus segala isi pelajaran yang telah pun dipelajari dan elemen mentas kurikulum merangkumi kecerdasan pelbagai interpersonal dan juga intrapersonal. Interpersonal ialah kemahiran murid untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi sesama guru dan juga sesama murid. Manakala intrapersonal merangkumi kemahiran mereka untuk memahami diri mereka sendiri dan memenuhi kehendak mereka. Dan kemahiran insaniah yang diaplikasikan ialah bersikap terbuka di mana murid dapat menerima pandangan dan juga idea daripada guru dan juga murid-murid yang lain untuk kemaslahatan secara bersama. Baiklah, maka dengan berakhirnya sesi ataupun peringkat rumusan bersama-sama murid sebentar tadi, maka tamatlah sudah sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Maka dalam rancangan pengajaran harian yang disediakan oleh guru, guru boleh menyediakan sebuah bahagian untuk penyediaan penulisan reflektif serta ulasan daripada guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia khusus bagi siswa guru di IPG. Baiklah, saya rasa itu sahaja intipati rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu yang telah pun saya bentangkan. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.